Saya persilakan Saudara Zulkifli Sulong menanyakan soalan kepada Dato' Ahmad Sabri. Assalamualaikum, Dato' Ahmad Sabri. Pada tahun 2006 lalu, kerajaan telah menaikkan harga minyak sebanyak 30 sen. Hasilnya, kerajaan telah dapat jimat kira-kira 4.3 bilion darinya. Kerajaan berjanji ia akan digunakan untuk pengangkutan awam. Mengikut jawapan di Parlimen baru-baru ini, kerajaan baru belanjakan 834.75 juta sahaja untuk prasarana pengangkutan awam sejak dari tarikh itu. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana dengan kenaikan kali ini pula, kerajaan boleh jimatkan kira-kira 13 bilion duit. Jika 4.3 bilion yang kita jimatkan dahulu itu sukar untuk dibelanjakan sehingga kini tidak dapat nampak hasil yang jelas tentang pengangkutan awan yang dijanjikan, apakah yang akan berlaku dengan penjimatan yang agak besar yang akan kita hapuskan? Silakan. Terima kasih Saudara Zul. Sebenarnya saudara mungkin tak ikut perkembangan harga minyak agaknya. Pada waktu itu $70. Sekarang ini $140. Senanglah nak cakap turun, siapa pun boleh. Kalau tak merentah, saya duduk pembangkang, mudah nak cakap. Bagi free pun boleh. Tetapi kita mesti bertanggungjawab dalam soal ini. Kita tengok dalam dunia sekarang ni pun. Pertamanya kita perhatikan, dalam dunia sekarang ni, semua negara yang murah harga minyaknya, Venezuela, paling murah, 10 sen saja. Saya baru ke sana minggu lepas. Tapi inflasinya berapa? 30%. Yang terburuk dalam negara Latin Amerika. Iran, inflasinya yang ke-8 terburuk dalam dunia sekarang ni. Itu negara yang murah. Kerana dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa dalam keadaan sekarang ni kita kena ingat bahawa harga minyak bukan sekadar menyebabkan harga minyak saja naik. Tetapi bukan saja harga barang, tapi termasuk krisis makanan. Sekarang ini kalau kita tengok, negara kita mampu untuk mengatasi krisis makanan sekarang ini. Malahan kalau kita tengok beras kita lebih murah daripada beras Thailand. Ini antara bukti kemampuan kita mengatasi makanan. Sebab itulah kita katakan bahawa ianya hanya dapat diimbangi dengan cara sistem subsidi yang betul. Dan kita tak perlu berharap jalan raya macam Alhamdulillah kita dapat bersama hari ini. Tak berharap jalan raya atau membuat konsert yang tak senonoh seperti baru-baru ni. Kita rasakan dan kita dapat berbincang dengan baiklah dalam keadaan sekarang. Terima kasih. Datuk, yang saya tanya adalah baik, sekarang saya akan minta supaya Saudara Zul menanyakan soalan kepada Datuk Seri Anwar. Silakan. Okey, Datuk Seri, cakap soal minyak ini, dia adalah harta masa depan kita. Seingat saya, semasa Datuk Seri menjadi Menteri Keuangan dahulu, Datuk Seri pernah menubuhkan tabung warisan. Dan apa sebenarnya dalam pemikiran Datuk Seri ketika itu, jika kita kaitkan dengan isu minyak yang juga harta rakyat masa depan sekarang ini? Silakan. Dua kumpulan wang amanah yang penting ialah kumpulan amanah pencen dan negara yang melibatkan kepentingan heritage. Kerana pada masa itu kita ada belanjawan lebihan. Tak macam sekarang, defisit teruk. Masa itu kerana belanjawan lebihan, kita tumpukan supaya kita simpan sebahagian dari dana yang dikumpul oleh Petronas dan lebihan itu untuk masa depan negara. Malangnya perkara itu tidak dikembangkan dan dana simpanan itu masih dalam peringkat yang dianggap kecil. Tetapi dalam isu minyak ini, kita tak boleh kaitkan semata-mata dengan harga global. Kalau kita sebut Venezuela, Iran, benar inflasinya agak naik sikit. Tapi kalau kita kira inflasi yang disebut oleh kerajaan lah, cuba menteri pergi kedai, pergi beli ikan ke, bawang ke, ayam ke, dia tak naik 3%-nya. Angka terakhir yang disebut oleh Gubernur Bank Negara 6% lebih. Semua bank yang sebut lebih 8%. Maknanya kebijakan ekonomi yang diumumkan menyebabkan inflasi melonjak tinggi kerana kenaikan itu pada tahap yang
singkat terlalu tinggi menyebabkan kesan sampingan harga barang meningkat. Jadi keprihatinan Pak Menteri mengenai harga barang di inflasi itu bercanggah dengan keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Naik minyak mendadak, inflasi tak akan naik. Itu teori ekonomi. Siapa yang ajar begitu? Kenaikan ini bila mendadak, kenaikan barang termasuk minyak bila mendadak begitu akan membawa kesan yang parah. Kita sebut harga minyak global, memang benar. Harga minyak global meningkat tinggi. Tetapi setiap $1 Amerika dia naik dengan pengeluaran minyak di Malaysia, kita perolehi 360 juta ringgit. Jadi naik harga minyak itu pulangan kepada kita besar. Ini nak merungsingkan orang kampung ni, harga minyak global naik. Di London, di Paris, di China, di India naik. Kita peluang minyak memang naik banding 10 tahun yang lalu, tetapi tidak boleh bebankan rakyat. Dan yang saya nak tekankan sekarang dalam kaitan ini ialah kenaikan begini menyebabkan ekonomi kian meleset. Baik. Saya persilakan Tan Sri Nordin Kardi untuk menanyakan soalan kepada Datuk Ahmad Sabri. Tadi saya telah menanyakan komitmen Datuk Seri Anwar tentang adakah premis kepada penurunan harga minyak 50 sen itu kerana Malaysia adalah pengeluar minyak. Selepas kita bacakan data bahawa sumbangan minyak dalam negara hanya 26%. Jadi saya melihat bahawa isu yang dicadangkan oleh Datuk Seri Anwar bukan isu minyak lagi, tetapi memilih minyak sebagai sasaran untuk dikurangkan 50 sen. Tetapi mengapa tidak misalnya oleh kerana dia bukan semata-mata isu minyak, bercakap mengenai pengurangan cukai, seperti mana kerajaan telah tidak mengenakan cukai kepada mereka yang berpendapatan di bawah daripada 2,000. Mengapa tidak misalnya memberi bantuan sewa rumah kepada mereka yang miskin tinggal di bandar? Tapi mengapa memilih minyak? Mengapa agaknya Datuk Seri Anwar tidak berjanji untuk mengurangkan inflasi seperti katanya 80% kepada 3%? Jadi soalan saya kepada Datuk Sabri ialah, mengapa agaknya Datuk Seri memilih minyak sebagai sasaran janji kepada rakyat apabila memerintah besok? Terima kasih. Silakan. Ya, saya rasa lah ini soalan ditanya pada saya kerana merasakan banyak premis yang salah tadi. Kita bercakap tentang kita ni sebagai negara pengeluar minyak. Saya nak tanya, kita ni negara pengeluar minyak nombor berapa dalam dunia? Nombor 1 sehingga 20 kita nombor berapa? Tak masuk pun. Nombor 21 pun tidak. Kita kecil. Jangan banding dengan Saudi, jangan banding Venezuela, jangan banding dengan Iran, jangan banding dengan tempat lain. Kita kecil sangat. Kita kecil sangat. Itu pun kita ni, minyak kita dah diambil 100 tahun lamanya. Sudah 100 tahun lamanya dan kita sudah sampai ke peringkat penghujung. Kita masih net exporter, tetapi net exporter yang kecil. Kita kena tahu dalam soal ini. Dan kemudiannya dari segi keuntungan daripada minyak kita, tak benar tadi. Sebenarnya hanya 26% daripada keuntungan yang disebutkan oleh Petronas hari ini, 26% sahaja hasil daripada minyak dalam negeri. Yang lain itu adalah pelaburan. Kalau kita kata sekarang ni masa tahun 2015 nanti, waktu kita sudah tidak ada minyak, apakah pada waktu itu ataupun kita sudah menjadi net importer pada waktu tersebut, apakah pada waktu itu kata-kata baru kita nak ikut harga dunia? Kalau orang nak jual minyak pada kita pada waktu itu, kalau tak jual bagaimana? Sebab itulah tanggungjawab Petronas dengan keuntungan yang ada, walaupun sudah banyak diberikan pada negara, sepatutnya cari minyak di luar negara. Dan terima kasih di bawah Dr. Mahathir misalnya, sampai ke 33 buah negara yang dia terokai Petronas kita sehingga kita menjadi salah sebuah negara yang mempunyai sebuah syarikat minyak antara yang ternama dalam dunia sekarang ini. Sebab itulah kita rasakan jangan menyebabkan Petronas lebih miskin dalam soal ini. Kita mesti realistik. Minyak kita bukanlah minyak yang banyak sangat. Mungkin minyak urut, minyak atar, tak tahulah dalam soal ini. Terima kasih. Kita akan pergi kepada soalan cepu emas.